Kau balik tak? Ha? Balik tak? balik. Tak balik? Tak naik lagi, tak balik lagi. Aduh. Kau tengok ni budak-budak nak balik. Pasang lagu lagi. Ha. Oi. Nak balik, nak balik. Siapa nak balik? Siapa nak balik? Berapa lama dah ni? Dah sebulan dah ni. Aduh, hai. Tak balik jumpa lagi ni pula eh. Oh. Tiga-tiga lah. Abang Oh. dulu lama kat laut. Saya tak ingat darat ni macam mana ni. Hari Aduh. ni dapat juga balik tu nak. Oh. Tengok kawan abang. Tiket bas dah beli dah. Dekat mana beli dah? Sampai BD Jeti terus kod dia. Oi. Lost time SP, Lost time SP. Ni kawan saya dia ni Ah. ulat tiket. Oh, ni ulat tiket. SP, lost time Oh. SP. Dia start daripada kapal dia dah jual lah. Oh. Dia punya tiket-tiket tu. Report bos dah sign. Oh, dah report dah balik saya. nanti. Aduh, hai. Punya excited. Ni kawan saya yang paling jauh sekali daripada Balikpapan. Oh, Balikpapan, Pak Poji. Dia punya katil pun bengkok. Kan? Orang dia memang bengkok. Ah. Lagi sebulan abang ni duduk sini, dia bentuk U dia punya Betul badan. you. Tengok muka pun tahu dah kena tinggal ni ah. Tengok muka abang. Aduh. Sepek. Sepek. Letak je. Aduh. Ni seorang lagi kawan saya ni dulu artis. Oh, ni balik kau? Khalifah. Balik kau? Oh. Ni apa nama yang tu? Ni Abang Long Fadil. Abang Fadil. Rasa sengat abang. Buat video. Oh, buat video. Muka Banyak ni. masuk YouTube ni kang. Kata Iman lari tu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Selamat datang sekali lagi pada Hadi Channel. Okey, jangan lupa subscribe, okey, like dan share channel ni. Okey, first of all saya nak minta maaf banyak-banyak pada semua subscriber yang mana dah lama dah saya tak upload video dalam channel ni. Sebab agak sibuk dan baru balik daripada offshore. Jadi saya tengok ada banyak banyak pertanyaan dalam channel ni. Okey, saya cuba jawab satu persatu sebab terlalu banyak dalam ni soalan dia. Okey, mungkin tak sempat nak reply satu persatu, jadi saya jawab dalam channel ni. Jadi untuk sebelum tu jangan lupa lagi sekali kita subscribe, okey, like dan share untuk bagi manfaat lagi ramai orang, okey, untuk menyertainya. Okey, Samsul Nazim tanya, scaffolding ada kat offshore? Samsul Nazim, okey, scaffolding ada kat offshore. Jadi kerjanya ada dua. Satu scaffolder tu, yang scaffolder tu dia akan rig up scaffolder tu lah. Lepas tu dia ada supervisor ni seorang je. Jadi nak senang kerja offshore, kerja ni ramai banyak pekerjaan dia, jadi lebih mudah untuk kita masuk. Okey, jadi ambil course scaffolding, lepas tu cari kerja dengan company-company kontraktor yang buat projek scaffolding macam Sapura Energy, lepas tu apa lagi dah Pioneer. Okey, company-company ni ada buat project construction, dia panggil construction lah dalam in term of term oil and gas. Okay, hari ni saya kemas sikit, saya pakai baju kemeja. Saya baru lepas online interview untuk jadi technical professional di bawah MBOT. Okay, doakan saya lepas. So interviewnya alhamdulillah dah lepas. Kali ni kita tunggu result je lah. Tengok untuk dapatkan title professional technologist. Okey, Muhammad Hanif, doakan saya bang, hujung bulan ni nak pergi test tower crane operate. Okey, 5 hari lepas. Okey, insyaAllah saya doakan Muhammad Hanif untuk sukses dalam test untuk bawa tower crane. So, saya ada jumpa baru ni crane operator dekat offshore. Dia start dengan tower crane dulu. Okey, dia gain experience, lepas tu baru dia ambil lesen untuk jadi crane operator offshore. So biasanya dia orang akan dapat level 2 ataupun level 3. So level 2 atau level 3 ni depend on pada kita punya skills waktu kita test tu. So untuk dapatkan level 3 ni, okay, better kita bawa ni dulu lah, bawa tower crane dulu ataupun mobile crane. Lepas tu baru kita ambil untuk offshore punya certificate. InsyaAllah kita akan dapat level 3. So level 3 ni dia boleh bawa crane dekat rig pun boleh, okay, atau floating.
Mat Saila, KPM tepi bagi nombor telefon. Aku bidang oil and gas safety passport, main plan darat, offshore belum main lagi. Okay, biasanya saya tak PM tepi lah. So kita akan respon dekat sini je. Okay, sebab terlalu banyak nanti mesej-mesej minta maaf lah. Minta maaf banyak. Kita tak apa, kita share kat sini, at least ramai yang akan dapat manfaat dia. Okay, safety passport, oil and gas safety passport. Macam saya ni kita tak pakai safety passport, kita pakai boset. Okay, untuk pergi offshore kita pakai boset. So untuk training pergi offshore. Jadi untuk pergi offshore ni boset tu basic, tapi basically first kali kita cuba dapatkan kerja dulu. Okay, tengok kerja apa yang kita nak buat. Lepas tu baru kita pergi lepas kita dah dapat kerja ataupun kita tahu okay, ada kerja kosong yang mana dia boleh bagi kat kita, lepas tu baru kita pergi buat medical offshore dengan boset. Ataupun tengok requirement tempat tu, kadang-kadang dia nak perlukan kita ada H2S ataupun mercury test. So ni banyaklah benda-benda yang training extra yang kena buat lah, tapi depend pada tempat. That's why saya kata kita kena pergi buat dulu. Okay, kita cari kerja dulu. Lepas tu baru kita tengok apa requirement tempat kerja tu, baru kita buat. Sebab kos ni tak murah. Untuk buat sendiri tak murah. Okey, Anis Aizat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, kalau kos teknologi maritime nanti boleh kerja offshore dan biasanya sebagai apa? Saya dah banyak kali Google, mostly engineer, tapi betul ke? Okey, teknologi maritim. Teknologi maritim ni lebih pada kapal lah. Okey, kapal. Baru ni saya jumpa juga dengan orang-orang yang kerja kapal, dia orang daripada Air Asia yang dah kena buang kerja baru ni. So dia join jadi steward dekat kapal. So kos-kos maritime ni biasanya kapal lah. So dia orang memang profesional. Okey, dia orang boleh jadi sampai captain ataupun dia panggil satu lagi DP officer. Okey, DP officer ni positioning, dynamic positioning officer. So kalau kita belajar kos-kos teknologi maritime ni, kita boleh jadi DP officer. Okey, saya tengok ada yang perempuan juga. Okey, tak tahu Anis dia tolong tanya untuk adik-beradik dia ataupun untuk diri dia sendiri. Okey, emas perak harusnya dicincang. Okey, ini video saya tentang emas dan perak yang 1 kilo tu. Okey, kalau tengok ada emas perak 1 kilo, okey, ini mungkin daripada Indonesia ni. So harus dicincang jadi alat tukar ya. Kalau kecil-kecil lagi senang lah, kalau 1 kilo susah nak belanja. So better kita buat kecil-kecil, 1 gram ataupun setengah gram, suku gram kan. Lagi mudah untuk dibelanjakan. Lagi-lagi waktu ekonomi gawat ni, okay, ramai yang jual emas dan ramai juga yang beli, takut ekonomi makin jatuh, so simpanan akan makin berkurangan nilai dia. Okey, Aiman Rahmat, Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Saya lepasan diploma mechanical engineering. Saya pun mechanical engineering juga. Okay, saya ambil cert dalam bidang oil and gas. Saya nak tanya, masih relevan ke untuk saya untuk mengejar kejayaan dalam bidang ini pada waktu sekarang? Okey, waktu sekarang ni susah sikit lah sebab ekonomi down, COVID, so business pun down, so banyak company yang downsize. Dan kos apa yang menjamin peluang pekerjaan yang lebih besar? Adakah welding inspector atau oil and gas electromechanical and instrument technology? Kalau electromechanical tu cabang kerjanya apa? Okey, welding inspector banyak kepada yang buat waktu installation lah. Macam sekarang ni installation tak banyak, tapi inspector tu still ada untuk buat MPI. Okey, untuk buat inspection dekat offshore memang kena buat lah. Dia ada annual inspection dan sebagainya. Jadi pekerjaan inspector ni bagus lah yang saya tengok. Okey, saya pernah tengok budak-budak Malaysia kerja kat overseas. Okey, merata satu dunia pergi buat inspector ni lah. Kalau ada welding inspector ni, ambil sekali dengan cost abseiling. So lagi mahal lah dia punya perginya. Okay, company Singapore ada yang provide benda ni, kat Malaysia pun ada. Okay, so try join company tu. Okay, Aiman Hakim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya student Bachelor Science Teknologi Alam Sekitar. Okay, apakah peluang pekerjaan saya di offshore? Kalau ada occupation dengan position apa yang boleh saya apply? Saya boleh terus apply kat mana? Okey. So, teknologi alam sekitar. Teknologi alam sekitar ni lebih kepada environment kan. Environment, so better dalam safety, health and environment lah. Okey, dalam safety. So, try apply dengan company-company yang rig ataupun oil company. So, diorang ni ada
ada provide kerja ni. Okay, Bose misuse. Okay, scaffolding inspection berapa rate sekarang bang? Okay, rate scaffolding inspection saya pun tak pasti. Sekarang ni keadaan sekarang ni agak sensitif, jadi saya tak berani nak tanya orang-orang yang kerja offshore tu berapa rate sehari, tapi biasanya 1 lebih lah. Okay. Sorry. Lepasan Zulfadli, lepasan SPM boleh masuk offshore ke bang? Boleh. Okay, tak ada masalah. Okay, macam ada video saya beritahu, SPM boleh masuk offshore. Andi Faisal, Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Minta kontak WhatsApp boleh tak? Nak tanya. Okay, saya baru ambil boset. Okay. Ini nombor telefon mana ni? Plus 628 macam Indonesia. Okay. Baru ambil boset lah. Okay, try cari ni lah. Tengok apa kelebihan kita. Okay, tengok apa skill set yang kita ada. Try apply dengan company yang related. Kalau kat Indonesia, saya tak berapa pasti. Okay, Syafiq Azizan, saya ada SKM tahap 3 Mechanical Industry. Boleh apply? Boleh. Semua orang boleh apply. Okay, jadi ada SPM, dah boleh apply. Okay, kalau ada SKM ni Mechanical Industry, try cari. Oh, dia ada juga CJ penyelenggaraan mechanical lah. So bolehlah try masuk Instep ke kan untuk jadi production. Boleh try. Okay, SPM gagal lepas ke bro? Boleh je. Tak ada masalah. Ahmad Chia, SPM gagal lepas ke bro? Lepas. Yang penting kita ada ambil certificate macam scaffolding ataupun rigger. Tu senang sikit untuk masuk ke offshore. Okay, jadi kita nak kerja, kita ada semangat positif untuk kerja. Okey, kalau degree mechanical engineer selalu dapat kerja bagaimana? So jadi engineer lah. So mechanical engineering ni dia besar. Okey, saya pun mechanical engineering, dia terlalu besar bidang ni, jadi tengok apa peluang yang ada. Okey, apa peluang yang kita ditawarkan, kita boleh masuk lah. Jadi driller ke, jadi directional driller, jadi wireline engineer macam saya wireline engineer sebelum ni. Okay, boleh jadi field engineer dan macam-macam services lah yang boleh buat, sebab biasanya company-company akan ambil dan akan train kita balik lah. Okay, menjadi turbine ke kan, tu semua benda-benda yang related. Muhammad Aidit, kalau ada CJ vocational boleh apply? Boleh, tak ada masalah. Aliran kimpalan lagi bagus. Okay, ni suruh boleh terus ambil ni, boleh terus ambil kerja ni kalau ada CJ ni kan. Okay, ada course juga untuk welding Farhan Auni dah tolong jawab ada kena buat sijil kimpalan khas untuk oil and gas. Try cari institute yang provide training yang provide training welding. Okey, lepas tu nanti dah dapat kerja, ambil boset juga, lepas tu buat medical offshore lah. Okey, TSCC ada, MSTS ada, dekat Pasir Gudang ada, kat Miri pun ada. Okey, Labuan confirm ada, KL pun ada, dekat CQ. Okay, tempat-tempat tu boleh buat kos-kos yang ni lah, boset dan sebagainya ni. Tapi untuk buat kos-kos kimpalan oil and gas dan sebagainya ni, boleh tengok Puspatri, Tati ada ke? Nanti try check Okay, ni apa ni? Putera Adam Haris, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya lepas SPM ni nak masuk Politeknik ambil bidang engineering mechanical. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Ada peluang masuk je, belajar dulu. Okey, option lain sesuai untuk dekat Malaysia ni. Okey tu, bagus. Belajar je mechanical engineering, skop dia besar. Banyak peluang tu. Saya ada diploma Muhammad Zamri, saya ada diploma automotif. Boleh ke apply kerja offshore? Boleh je, tak ada masalah. Okey, Farhan Auni pun dah tolong jawab. Bagus Farhan Auni. Okey, dia ada banyak posisi untuk kerja. Boleh tengok sangat khusus dekat TSCC. Okey, betul. Bang, saya ada CJ kemahiran electrical, boleh tak saya kerja offshore? Boleh je, jadi electrician kan. Boleh jadi electrician, rig electrician, platform electrician. Okey, tak ada masalah. Kalau bahagian occupational safety ada tak? Ada, jadi safety officer Justin Sandah. Okey. Apa ni? Amy Fa, salam bang. Waalaikumsalam. Sekiranya saya ada CJ belajar di Ranako. Boleh PM abang untuk cari kerja? Tak boleh lah, saya tak ada saya tak ada carian kerja. Okey. Try tengok CJ apa yang ada yang related, try tengok company-company yang terlibat dalam
bidang tu. Lepas tu boleh try apply. Okay. Muhammad Aisyamuddin. Okay, Muhammad Aisyamuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya SPM tahun ni. Saya okay, all the best. Okay, so saya ada 2 soalan nak tanya. Harap mendapat. Okay, soalan pertama, boleh masuk offshore atau onshore ke kalau masuk KKTM Kemaman? Soalan kedua, kat mana lagi okey bang, KKTM Kemaman atau Politeknik yang peluang pekerjaan lebih tinggi, career path lebih jauh? Okey, masuk Politeknik lah. Kan, Politeknik lagi banyak lah bidang-bidang dia. Okey, masuk Politeknik. Lepas tu nanti kok boleh masuk sambung degree, ada Politeknik, ada boleh buat degree. Okey, all the best untuk SPM. Okey, Riz Ozil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa nama company berkaitan dengan offshore? Company berkaitan offshore. Ada berpuluh-puluh atau ratus, susah saya nak sebut satu-satu. Okay, depend pada kita punya skill. Tengok apa kita punya skill. Lepas tu baru kita cari company yang buat business tu. Baru kita try Google. Okay. Sofia Adwa, okay, binti Rizal. Di manakah tempat untuk sambung belajar sampai SPM nanti untuk jadi field engineer? Okay, boleh masuk dekat UTM ataupun UTP. UU lain pun boleh, tapi 2U ni lebih mudah. Okay, banyak company cari. Okay, Muhammad Aisyamuddin. Okay, ni sama je soalan dia. Okay, Aisyamuddin sampai 3 kali betul-betul dia nak tahu ni. Okay, satu dia tanya kalau math modern atau sains saya A-, boleh ke ambil diploma? Boleh. Diploma Electrical Engineering. Math modern, sains, lepas tu AdMed ke kan? Baru masuk lah. Second in step dia intake tahun student tak tahun ni. Saya tak pasti tahun ni dia ambil ke tak. Tapi bagus kalau masuk in step, dia memang ajar kita untuk kerja dalam bidang oil and gas kat platform untuk jadi production punya orang. Okay, so baguslah kalau masuk situ. Nash Channel. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bakal masuk KKTM Kemaman, Diploma Teknologi Kejuruteraan Logi, struktur luar pesisir, offshore structure. Okay, anda kata saya dah kerja nanti, saya akan kerja sebagai apa? Offshore structure. Okay, so ni boleh masuk dalam team construction lah, jadi CSR ke kan, ataupun team yang buat installation tu, tu boleh tak masalah tu, ataupun decommissioning punya team kan, untuk cabut balik platform tu. Sebab platform tu once dia dah install, dia dah produce minyak semua, bila dah habis dia akan potong balik platform tu, angkat, cabut semua kaki-kaki dia, okay, kemas balik semua. So make sure dia jadi macam laut biasa lah, tu dia panggil decommissioning. Okay, Siti Aisyah, kalau yang tak ada SPM, PT3, UPSR tapi ada CJ Kemahiran Malaysia, SKM tahap 3, boleh ke nak kerja offshore? Boleh je, tak ada masalah. Yang penting tengok skill kan. Dia bukannya semua benda nak kena ada degree dan sebagainya. Okay, kita boleh jadi rigger, jadi scaffolder, jadi painter. Okay, kerja-kerja ni banyak kerja kita nak kerja, orang yang nak kerja je. Okay, siapa yang nak kerja, rajin, okay, kuat, dia orang ni boleh kerja lah. Okay, fizikalnya sihat, alhamdulillah boleh kerja. Okay, Afnan Wajdi. Salam bang. Waalaikumsalam. Kalau macam bahagian control system engineering, ada peluang ke nak join oil and gas, nak kerja offshore? Boleh je. Ni control system engineering boleh masuk jadi platformnya orang, platform production. Okay, so dia orang ni memang belajar lah control semua ni, control well. Izam Jarni. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Macam mana mau masuk offshore ni bang? Aku teringin mau masuk kerja sana. Okay. Oi, budak-budak muda ni susah sikit nak baca dia punya tulisan dia. Tapi tak apa, nak masuk offshore ni senang je. Try tengok apa yang skill kita ada. Saya tak pasti awak ada skill apa. Okay, tengok skill set yang ada, lepas tu cari company yang sesuai. Okay, lepas tu boleh masuk offshore, tak ada masalah. Start daripada bawah pun tak apa, tak minat pun tak apa. Okay, jadi room boy ke kan. Saya tengok hari tu, saya jumpa flight attendant, steward Air Asia. Okay, dia kena buang kerja, so dia ambil course daripada Jabatan Laut dengan boset, lepas tu dia masuk kerja kapal. Memang tahan sikit lah, duduk 3 bulan. Tapi bila once dia masuk tu, dia barulah kenal kan dengan orang-orang kerja offshore.
Dia baru nampak peluang, tengok apa yang ada, dia try improvekan diri dia, lepas tu masuklah dalam bidang yang dia nak tu. So itu antara entry yang kita tak tahulah kan, cara kita tak kenal, kita tak tahu kontak dan sebagainya, kita masuk je dulu dalam apa-apa bidang pun, lepas tu kita baru tengok mana potensi yang kita boleh pergi, kita pergi. Yang penting kita pergi dulu. Okey, Azmi, Assalamualaikum admin. Waalaikumsalam. Okay, saya dah lihat video-video dari channel ni, ada beberapa yang nak tanya dan minta suggest dari admin sendiri berkaitan perjalanan ke offshore. Oh, ni mungkin dia baru dapat kerja offshore ni. Okay, maka buat mabuk lah. Okay, buat mabuk dibekalkan, sarapan dibekalkan. So makan sarapan, lepas tu ambil buat mabuk, naik bot, tidur. Okay, jangan lupa tu. Saya baru beli tu, penutup mata. Penutup mata tu bagus juga lah. Okay, mana penutup mata? Saya tak test lagi, tapi best lah, saya rasa best. Saya beli ni. So bila naik boat tu kan, kita tak terganggu lah, tutup mata macam ni, kita boleh tidur dengan lena, sampailah kat platform kita dalam 4 jam 5 jam punya perjalanan. Okay, Muhammad Azmi, okay, sekarang Pablo Al Capo ni. Okay, Pablo ni, jangan main-main ni. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lepasan KV Diploma Teknologi Elektronik, macam mana nak kerja offshore? Okay, boleh je. Try je cari terus company elektronik. Company elektronik, teknologi elektronik ni besar ni. Kan, Pablo. Okay, teknologi elektronik ni besar. So, boleh tengok company apa yang related macam Sabah Dynamic. Okay, diorang ada provide turbine kat offshore. So, try tanya diorang. Okay, ni related macam best juga kan, kerja company turbine. Okay, Arc Channel. Assalamualaikum bang, Waalaikumsalam. Saya tanya, saya student diploma architecture, draftman, macam mana bidang kerja offshore? Saya pengalaman 2 tahun dalam bidang draftman, apakah saya mohon? Okay, draftman tak ada kerja kat offshore. Okay, sorry. Untuk bahagian-bahagian lukis kan, draftman ni semua, dia banyak lebih kepada macam company teknik kan, untuk design. Okay, buat design MHE. Okay, untuk buat design. So design ni basically dekat darat lah, tak ada kat offshore. Kat offshore kita tak pakai design. Okay, kalau ada degree chemical engineering, boleh dapat position apa? Kawan saya jadi mud engineer, dia belajar chemical engineering. So boleh tengoklah mud engineer, cementer, okay, cementing, belajar buat simen. Okay, siapa lagi? Tadi siapa? Kamarul Haikal. Okay, sekarang ni Afif Rushaidi, tuan nak tanya, kalau ambil sijil SHO dekat NIOSH, freshie yang tak ada green book macam saya, apply kerja kat mana? Sebab kena kumpul pengalaman 3 tahun baru dapat apply green book. Kerja kat kilang lah, try cari kilang-kilang mana yang ada. Okay, kalau nak cari offshore susah pula tu. Okay, Afif, okay, Iman Mokri, bang, saya lepas saya SPM, saya dapat tawaran untuk masuk kos operasi fabrikasi pipe dan gas. Itu maksudnya apa? Apakah welder inspector? Okay, fabrikasi ni fabricate tu lebih pada welding lah. Okay, welding, fabrikasi pipe dan gas. So pipe-pipe yang besar tu kan, bukannya kita pakai fitting macam kat rumah ni, untuk connection pakai gam dan sebagainya. Kita memang welding setiap connection, nak buat curve dia tu, kadang-kadang dia daripada pipe yang besar panjang, kita potong by angle dan kita combine, kita welding balik. So ini antara benda-benda ni lah, fabrikasi pipe dan gas. So bagus, kos tu bagus. Dia bukan welding inspector, tapi kos tu bagus, profesional lah kan, tak ramai buat. Okay, Daniel Tarik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya, saya lepas sign SPM tahap 3, SKM tahap 3, boleh ke apply kerja offshore? Position mana yang paling demand? Boleh, tak ada masalah. Paling demand memang kerja ni lah, kerja-kerja basic lah. Okay, kerja-kerja basic tu memang demand lah. Cakap tadi. Okay, banyak ni dah 2 bulan lepas, tak apalah mana yang ada. So Muhammad Zul Hisham, bang, kalau nak ambil course screen tu umur 18 boleh ke? Cuba check kan dengan tempat training tu dekat mana, Bukit Beruntung. Ramai
apa nama tu? Company apa dia tu? Lupalah. Yang company saya sebut tadi tu. Okay, ada 2 company kan yang ada buat ni. Okay, Handal buat maintenance. Okay, Astaghfirullahaladzim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Innermac, company Innermac. Okay, try tengok company Innermac tu dia mungkin ada buat training sekali kot, tapi dia memang ambil crane operator yang muda-muda. Okay, dia bagi peluang. Okay, Muhammad tadi Muhammad Zul Hisham, sekarang ni Muhammad Aisamuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya masih SPM tahun ni, sangat berminat nak jadi welder, inspector. Semua nak jadi inspector, tak nak pula jadi yang tukang buat tu kan. Okay, lepas SPM saya nak ambil kos kimpalan di mana? Mara, AKM, boleh je ambil je mana-mana. Okay, Puspatri sebagainya ni ambil je. Lepas tu nak jadi inspector, rasa Puspatri ada provide. Kalau tak pasti dia kena ada diploma dulu ke apa, cuba check dulu. Okay, Iman Zni, offshore ni ada banyak cabang apa yang terbaik untuk diploma dan gaji yang lumayan dan kerja tak apa teruk. Aduh, kerja offshore tak apa teruk, jadi kerani lah. Kalau kerja diploma apa, susah sikit lah saya nak cakap kan, sebab diploma ada banyak jenis. So apa nama tu, so tengok kita punya diploma apa. Okay, lepas tu untuk gaji yang lumayan dan kerja tak teruk ni susah lah kan. Kalau kerja tak teruk, gaji lumayan tu mana nak cari. Okay, dia sama ada kerja teruk, gaji lumayan, ataupun kerja yang tak teruk, gaji lumayan ni adalah untuk orang yang dah lama lah. Okay, orang yang dah lama, dah 20 tahun, 30 tahun. Okay, nampak kerja dia senang ni kan, duduk dalam office, katakan komputer, marah orang, gaji 1,000 kan. Tu ada, tapi lama lah nak dapat. Kalau untuk memula ni nak masuk offshore terus fikir nak gaji lumayan dengan kerja senang, saya nasihatkan tak payahlah kerja offshore. Sebab kerja offshore ni memang teruk, okay? Physically teruk, mental teruk. Jadi saya suka bagi tahu kalau siapa nak kerja offshore ni, walaupun dia amat rewarding, okay, dapat banyak duit dan sebagainya, tapi saya nak orang sedia dengan mental lah, mentalnya kena bersedia. Sebab kerja offshore ni tak senang. Kadang-kadang tak ada internet, kadang-kadang tak ada tempat tidur. Baru ni saya duduk kat kapal, 3 minggu duduk kat kapal. Okay, kat platform tak ada tempat tidur. Jadi bila kerja saya pergi ke platform, angkat pakai transfer basket. Okay, dia panggil PTB, Personal Transfer Basket. Okay, ni term-term yang ada lah. Okay, dia angkat daripada boat tu, angkat tinggi, letak kat offshore tu, dekat platform. So saya rasa ketinggian dia lebih pada dekat 30 meter kot, lebih kurang. Dia angkat siapa gayat memang tak boleh lah, tapi tak apa, mula saya pun gayat. Lepas tu dah okey lah. Okay, so itu je. Banyaknya 2 bulan lepas, komen ni adalah sampai 2 bulan lepas lah yang saya tak dapat nak jawab, tak sempat kan. Jadi terima kasih kepada anda semua kerana menonton Hadi Channel. Okay, terima kasih kerana sentiasa support. Okay, subscribe, like dan share channel ni. Okay, untuk lebih perkongsian. Kalau ada apa-apa, tanya je dekat komen. InsyaAllah kalau saya tak dapat jawab satu persatu, saya akan buat video macam ni lah. So senang sikit. Apapun doakan saya untuk lepas interview yang saya dah buat tadi. Okay, untuk jadi professional teknologi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.